Channel. Saya orang Islam biasa je, sedang berjuang nak menjadi seorang mukmin insya-Allah. Okey, kalau orang yang biasa dengar talk saya, inilah intro saya standard. Boleh faham? Tapi intro diri mesti sama kan? Mana boleh intro lain-lain, nanti split personality. Okey, kenapa saya selalu cakap saya bukan ustaz? Ada sebab. Sebab pertama, disclaimer. Saya tak mengaku ada didikan formal dalam agama Islam. Saya tak mengaku saya orang cerdik pandai. Clear ke? Saya orang biasa. Dan sebab kedua, saya selalu cakap ustaz. Okey, sebab kedua pula adalah kerana saya nak sampaikan message, walaupun saya bukan ustaz, tetapi saya berdakwah. Kerja dakwah ni kerja siapa? Semua orang Islam. Setuju? Okey, siapa dia orang Islam hari ni? Jangan sebut kita, sebut saya. Kalau sebut kita, sikap kita apa? Kalau aku tak buat pun adalah orang lain. Betul tak? So bila saya tanya siapa orang Islam? Saya. So siapa yang kena buat kerja-kerja dakwah ni? Saya. Setuju tak? Siapa berbangsa, okey, siapa dulu agama Hindu? Okey, ramai. Agama Hindu ya? Okey. Siapa dulu agama kepercayaan Cina macam Buddhism, Taoism, Confucianism? Okey. Siapa dulu Kristian? Okey. Siapa dulu sebelum masuk Islam di Cina? Sekarang pun masih Cina tau. Siapa berasal daripada Sarawak? Wah, ramai tu. Apa khabar kita semua? Bagus? Siapa bangsa Iban? Wah, nama berita bala kita. Mana? Udah makai? Udah ngirup? Aku nare nemu je aku Iban. Nemu mimit-mimit aja. Okey, siapa daripada Sabah? Pelbagai latar belakang. Tetapi kita kumpul dengan satu matlamat. Setuju? Dan kita semuanya bersaudara antara satu sama lain. Masa saya nak memeluk agama Islam, mak bapa saya tak boleh terima langsung. Tak boleh terima langsung. Tak boleh. Okey? Nanti saya akan ceritalah kalau ada masa saya cerita sikit. Ada sekali tu bila mereka dah tahu semua, saya tinggal dekat rumah. Masa tu saya dengan mak saya berdua je. Tak ada orang lain dalam rumah. Masa tu lah mak saya luahkan perasaan dia. Dia cakap apa tahu? Ini cara orang tua cakap ya. Saya bilang anak satu sudah rosak. Rosak artinya saya lah tu sudah rosak. Saya pun tanya mak saya, kenapa cakap begitu? Apa yang saya rosak? Lu lah sudah masuk Islam. Lepas tu saya tanya dia balik, okey, saya nak masuk Islam ni, okey, setakat saya masuk Islam ni, apa yang saya buat masalah? Bagi tahu saya. Apa yang saya buat benda tak elok? Nanti saya perbaiki balik. Dia pandang saya atas bawah, dia kata tak ada apa-apa pun. Saya minta tanya dia, bagi tahu satu benda yang dia tak puas hati dengan saya. Apa yang saya buat tak elok? Dia kata tak ada apa-apa. Dan saya tanya balik, habis tu kenapa cakap saya sudah rosak? Lepas tu dia kata ada jiran-jiran Melayu cakap dengan dia, lu punya anak bila sudah masuk Islam tak boleh tinggal sama-sama sebab lu kafir di Islam. Lepas tu saya tanya mak saya, sekarang kan saya tinggal sama-sama. Lepas tu jiran tu kata apa? Lu punya anak sudah masuk Islam tak boleh makan sama-sama. Saya cakap dengan mak saya, kan kita makan sama-sama. Sebab keluarga saya, mak saya vegetarian. Tahu? Makan sayur. Kalau makan sayur tak perlu sembelih. Faham? So kalau makan sayur otomatis sudah halal. So sebagai orang yang memeluk agama Islam hari ini, kita patut jadi ejen pendamai. Patut jadi jembatan. Bukan melaga-lagakan. Bukan bergaduh, bukan membakar. Faham ke? Sebab ada waktu, ada kala dia, okey, kita suka menyalahkan orang lain. Setuju tak?
Ini Melayu tak boleh pakai. Ini ustaz-ustaz semua makan gaji buta. Ni jabatan agama tak ada buat kerja. Imam-imam duduk dalam masjid aja. Betul? Semua dalam bilik aircon. Sound familiar tak? Cuba tengok gereja. Padri dia pun turun padang. Ada tak dengar suara macam tu? Tetapi tak berapa adil. Kebiasaanlah pengalaman saya ya. Ramai daripada padri-padri, mereka biasanya duduk dalam gereja, menguruskan gereja, mentadbir gereja, melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Yang turun padang tu siapa? Missionary Kristian. Siapa dia missionary Kristian? Penganut agama Kristian yang turun padang. So dalam agama Islam, yang patut turun padang adalah missionary Islam. Siapa dia patutnya jadi missionary Islam? Penganut agama Islam. Siapa dia penganut agama Islam? Saya. Tahu masih lagi kita. Siapa dia penganut agama Islam? Saya. So siapa yang patut turun padang? Saya. Saya setuju jabatan agama, ustaz-ustaz, imam-imam ada kelemahan. Betul? Apa yang patut kita buat adalah saling bantu membantu. Macam program ini adalah salah satu daripada usaha daripada Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Betul tak? Okey. So jabatan-jabatan agama, majlis-majlis agama Islam pun ada buat kerja. How we can work together. Okey, kita sambung balik. Brothers and sisters, ada antara kita menghadapi cabaran dengan keluarga kan? Mak bapak bagi tak masuk Islam? Biasanya tidak. Ada yang tak ada masalah, tapi majoritinya mak bapak tak bagi. Sama, serupa juga dengan saya. Saya dulu nak memeluk agama Islam, okey, mak bapak saya langsung tak boleh terima. Langsung tak boleh. Dan bila mereka tahu saya, macam mereka boleh rasa tau, mereka boleh rasa saya nak masuk Islam, mereka ugut, mereka akan bunuh diri kalau saya masuk Islam. Sampai arwah bapa saya cakap, Syakirin, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapa kamu dalam rumah ini, dan kau akan bertanggungjawab atas kematian kami. Kalau orang India ugut bunuh diri bukan main-main ya. Betul tak? Kalau anda di tempat saya, apa anda buat? Saya dapat ilham, saya jawab balik. Mak bapak yang bagi nyawa bukan saya. Yang bagi nyawa ialah Tuhan. Yang cabut nyawa pun bukan saya. Yang cabut nyawa ialah Tuhan. Kalau mak dan bapak mati, bukan saya bertanggungjawab, Tuhan bertanggungjawab. Saya tengok bapak saya diam saja, saya pun cepat-cepat belah. Selesai tak masalah? Masalah tak selesai. KIV, tangguhkan dulu. Boleh faham? Okey. Kita masing-masing ada turning point, betul tak? Turning point saya untuk memeluk agama Islam ialah konsep ketuhanan. The concept of God. Dan ini saya nak bagi tips untuk berdakwah. Boleh? Okey. Masa saya umur 9 atau 10 tahun, saya berhenti daripada sembah berhala. Sebab pada waktu tu saya sedar berhala itu sendiri bukan Tuhan. Are we good? Clear? Tetapi saya tak pasti Tuhan ada atau tak ada. Sampai saya doakan, okey, saya akan doa begini, Tuhan, saya tak tahu awak ni ada ke tak ada. Kalau awak ada, awak jagalah saya. Tapi kalau awak tak ada apa-apa nak cerita. Itulah doa saya daripada umur 9-10 tahun sampailah 23 tahun yang lepas. Itulah doa saya. Saya tak pasti Tuhan wujud atau tak wujud. Saya tak pasti adakah Tuhan yang mencipta manusia atau manusia yang mencipta Tuhan. Saya tak tahu. Saya agnostik, free thinker. Clear? Okey, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tunggal, satu. Sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau sebut satu tu wahid, tidur, tak perlu rehat atau apa-apa. Tapi seluruh makhluk, setiap alam bergantung kepada Tuhan. Boleh faham ke? Contoh, bincang. Kalau Tuhan ada mula, ada beginning untuk Tuhan, akan timbul soalan, siapa cipta Tuhan? Tapi dalam Islam, Tuhan tak ada mula.
Maka tak timbul soalan siapa cipta? Allah. Sebab Tuhan tidak tertakluk kepada ruang dan masa. Malah dialah yang mencipta ruang dan masa. God is not subject to time and space. In fact, He is the creator of time and space. Dan Tuhan tak ada akhir. Contoh, kalau Tuhan mati, siapa yang uruskan alam ini? So Tuhan tak ada akhir. Kita manusia, kita makan minum, betul tak? Sudah makan, sudah minum, lama-lama kena cari tandas. Kalau Tuhan makan dan minum, artinya apa? Dia pun kena pergi tandas. Sesuai ke sifat Tuhan yang maha suci, masuk tandas? Tak. So bagi saya, ayat tadi Allahu Samad memang tepat. Ayat ketiga apa dia? Lam yalid walam yulad. Maksud dia, Tuhan tidak melahirkan dan Tuhan tidak dilahirkan. Bererti Tuhan tak ada anak-anak, tak ada mak, tak ada bapa. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa akan berlaku? Anak-anak ini akan jadi baby gods. Besar jadi God. Lepas tu bergaduh satu sama lain. Betul? Macam cerita Avengers, Thor dengan Loki. Kalau Tuhan ada mak dan bapa, masalah lebih besar. Sebab mak bapa lebih besar daripada anak kan. Kalau Tuhan ada mak atau bapa, apa akan berlaku? Contoh, mak Tuhan panggil, mari sini Tuhan. Lepas tu Tuhan pun kata, ya mama. See the point? Ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun yang serupa dengan Tuhan. Apa saja mata kita boleh lihat, itu bukan Tuhan. Tutup mata, apa gambaran, image masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. Yang kita dapat lihat, yang kita dapat gambarkan, itu makhluk. Tuhan adalah pencipta. Pencipta tak sama dengan makhluk. Islam ajar sembah pencipta, bukan sembah makhluk. See the point? Are we good? Waktu itu pada saya ya, dalam hati saya dah kenal, inilah Tuhan yang saya tercari-cari. This is my God. Ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan penemuan sains moden. Ini saya bagi contoh saja, boleh ke? Sebab kalau ceramah Quran dan sains 2 jam. Ini bagi contoh. Big Bang sudah pun disebut dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Matahari dan bulan beredar pada orbit, betul? Matahari bulan ada orbit tak? Ada. Dalam Quran sudah sebut, surah Yasin, surah 36 ayat nombor 40. Hari ini kita tahu, tapi kalau 1400 tahun dulu, ini benda baru kan? Matahari berputar pada paksinya. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 33. Bumi kita adalah bulat. Diberikan gambaran dalam surah Zumar, surah 39 ayat nombor 5, surah Luqman, surah 31 ayat 29, surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30. Gunung Ganang menstabilkan bumi kita, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 31. Gunung Ganang disebut sebagai pasak dalam Al-Quran, surah Naba, surah 78 ayat 6 dan 7. Cap jari kita tak ada yang sama, surah Qiyamah, surah 75 ayat 3 dan 4. Kulit kita ada deri rasa sakit, surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 56. Embryologi, janin dalam perut ibu, surah Mukminun, surah 23 ayat nombor 14. Dua lautan yang bertemu tapi tak boleh bercampur, surah Rahman, surah 55 ayat 19 dan 20. Satu-satu kita boleh tambah. Soalan, mungkin ke Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran? Tak mungkin. Kalau kita kumpulkan semua manusia 1400 tahun dulu, boleh tak mereka mengarang Al-Quran? Tak dapat. Sebab zaman itu belum ada peralatan canggun. Tahu canggun? Canggih dan anggun. Mikroskop tak ada, teleskop tak ada, kanta pun belum dicipta, satelit tak ada, komputer tak ada. Tapi macam mana Quran boleh sebut semua-semua ini? Maka kesimpulannya ialah mustahil Al-Quran dari manusia. Kalau Al-Quran bukan dari manusia, Al-Quran dari mana? Dari Allah. Maka itulah 23 tahun yang lepas, saya pun mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.